pada itu tuan-tuan, yield gap analysis in oil palm juga adalah untuk mengimprove lagi OER, result OER pada sesuatu kawasan itu. Secara tak langsung kita, bagaimana kita nak improve OER kita adalah kita kena improve standard harvesting kita. Standard harvesting kita, cara handling kita buah kita macam mana daripada field ke kilang, tidak ada double handling. Selain daripada itu juga cara kita untuk mengimprovekan atau menaikkan lagi result kita dalam FOB yield juga perlu kita fokus pada planting material, good planting material. Good planting material. Kita kena berbelanja lebih sikit, kita mencari material yang terbaik, yang clone. Selain daripada itu, kita jangan, ada setengah company dia lebih kepada nak buah banyak tapi ABW kecil. Kita perlu cari material yang menghasilkan ABW yang baik, yang berat, dan saiz formasi buah yang even, yang sama. Good agriculture practices adalah salah satu cara untuk kita improve lagi kita punya FFB yield. Right management control and decision. Seterusnya quality control measure. Langkah-langkah pengurusan yang baik, yang betul, dan cara mengatasi. Ini adalah salah satu semua faktor-faktor dalam menerbitkan, mengurangkan lagi jurang yield analisis itu dalam sesuatu tanaman ataupun sesuatu keputusan pada company itu sendiri. Selain daripada itu juga tuan-tuan, pengurusan dari segi pemilihan baju yang sesuai dan sebagainya. Selain daripada itu, faktor-faktor hujan, faktor-faktor pekerjaan, faktor-faktor workers dan sebagainya perlu diambil kira tuan-tuan dalam analisis yield gap dalam sesuatu, dalam plantation ini. Selain daripada suhu di suatu kawasan perlu diambil kira, jenis tanah perlu diambil kira juga, yang membentuk, yang memberi keputusan yang baik, sesuatu result yang baik pada estate itu sendiri. Selain daripada itu juga pengurusan yang efektif, urusan yang baik dalam pengurusan juga dapat mewujudkan keputusan yang baik, komunikasi yang baik, tata kerja serta semangat kerja di kalangan orang pihak bawahan dan juga atasan. Sekiranya pihak bawahan senang dengan pihak atasan, maka secara tak langsung, secara automatik kerja-kerja di bahagian bawah ini juga dapat berjalan dengan baik dan lancar, seterusnya menghasilkan keputusan yang baik juga tuan-tuan. Selain daripada itu map yang terdahulu yang telah digunakan perlulah diupdate dari semasa ke semasa. Bermakna kita dapat menyimpan data kita 5-6 tahun sebelum ini dan current year untuk kita lebih fokus permasalahan sesuatu kawasan kita tadi. Di mana terdahulu sekiranya kawasan tersebut
tidak menghasilkan atau kurang menghasilkan result yang baik, tetapi apabila semua segala pengurusan serta langkah-langkah yang kita telah ambil tadi bermaksud result akan berubah, dan seterusnya. Yield gap analysis ini adalah sesuatu tool yang begitu baik yang perlu dipraktikkan. Kerana apa? Tuan-tuan? Kerana ia dapat menepasti kelemahan, sistem kelemahan ataupun performance kelemahan dalam satu-satu estate, dalam satu-satu organisasi itu sendiri. Kita secara tak langsung kita dapat tahu usia pokok kita, usia tanaman kita dan sebagainya. Melalui yield gap analysis juga kita dapat ilmu serta pengetahuan ataupun informasi daripada tahun ke tahun, field ke field, dengan merujuk kepada estate-estate lain ataupun company-company yang lain juga, tuan-tuan. Dan juga permasalahan yang lain yang boleh kita rujuk dengan mana-mana estate ataupun mana-mana company atau mana-mana jiran sebelah ataupun neighboring estate untuk kita jadikan rujukan. Selain daripada itu juga proses pengurusan yang lain dapat membantu dalam menjayakan analisis ataupun yield gap dalam industri kelapa sawit ini juga, tuan-tuan. Okey, selain daripada itu, melalui yield gap analisis ini juga kita dapat kena pasti problem-problem yang lain, seperti juga problem pengurusan tanah dan sebagainya. Kita dapat tahu kategori tanah itu sendiri dan sebagainya, problem tanah itu sendiri, adakah tanah itu berbentuk acidic ataupun alkali dan sebagainya, ataupun tanah itu langsung tak dapat dibangunkan lagi ataupun dah tak boleh menghasilkan fertility ataupun kesuburan pada tanah itu sendiri. Okey, tuan-tuan. Dan dengan juga keputusan dalam yield gap analysis itu juga secara tak langsung problem-problem ataupun permasalahan tanah yang saya sebutkan tadi dapat kita rungkaikan, kita ubah dengan cara melalui pengurusan soil management ataupun kata-kata lain water management. Okey, salah satu cara untuk kita kena pasti, untuk kita atasi permasalahan-permasalahan dalam yield gap analysis ni tadi. Okey, melalui good agriculture practices ataupun best agriculture practices. Okey, untuk tu tuan-tuan, semua permasalahan, semua kerja sekiranya memerlukan ataupun ada rujukan dan kerjasama daripada pihak atasan dan juga pihak pertengahan, pihak bawahan itu sendiri, maka segala jurang dalam yield analisis itu tadi dapat kita atasi. Okey, tuan-tuan, sekian dulu tajuk chapter ni.